Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, jom kita dengar nasyid ini dahulu. Iman 6 perkara, percaya Allah yang Maha Esa. Jangan lupa malaikat juga, percaya kepada Rasul dan kitabnya. Tajuk pelajaran kita pada kali ini adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran 13, tingkatan 2. Pertama, kita tengok dahulu maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Umat Islam wajib beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl. Berapa bilangan kitab yang wajib kita imani? Ya, betul. 4 semuanya. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Syriani. Kitab Taurat pula diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Manakala kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani juga. Seperti mana kita tahu, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Seterusnya kita tengok pula apakah suhuf. Suhuf ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Seramai 4 orang Nabi yang diberikan suhuf. Pertama, Nabi Musa menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi Ibrahim pula menerima sebanyak 10 suhuf. Manakala bilangan suhuf yang diterima oleh Nabi Idris adalah sebanyak 30. Akhir sekali, Nabi Syis menerima suhuf sebanyak 50. Untuk seterusnya, untuk kita mengetahui keistimewaan Al-Quran, jom kita sama-sama dengar nasyid ini dahulu. Al-Quran, kitab memimpin umat yang berkekalan. Al-Quran, ya Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah. Kitabul Abadi, Al-Quran, ya Al-Quran. The Holy Al-Quran guides our community. Will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Dalam sujud menyerah pada ilahi, pada kebesaran dan keagungannya. Barakatul Quran, Hidayatul Furqan, Kitabul Hadil Muslimin wal Muslimat. Justru keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain adalah: pertama, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Kedua, keistimewaan Al-Quran adalah terpelihara sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun.
Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Yang ketiga adalah Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Mengapa Al-Quran ini diturunkan? Ya, tujuannya adalah sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak penemuan sains dalam Al-Quran. Antaranya adalah proses kejadian manusia. Allah telah menjelaskan secara terperinci dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-14. Maksudnya, kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Penemuan sains lagi dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan kulit manusia. Penemuan sains mendapati bahawa medium penghantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Kenyataan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 56. Maksudnya, sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada ayat kami akan membakar mereka dalam neraka. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, tujuan Allah menggantikan kulit yang terbakar dengan kulit baru supaya penghuni neraka merasakan azab secara berterusan. Justru, mengapakah kita perlu beriman kepada Al-Quran? Ya, hikmahnya kerana dapat menjaga jiwa kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan. Kedua, hikmah beriman pada Al-Quran adalah dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah dan kerusulan Nabi kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah yang mengutuskan Nabi. Selain itu, hikmah beriman kepada Al-Quran adalah dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Mari kita uji minda berdasarkan tajuk yang kita pelajari hari ini. Tentukan nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang keempat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Mari kita uji minda lagi. Tentukan bilangan suhuf yang diterima oleh Nabi Musa. Yang kedua, berapakah bilangan suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim? Yang ketiga, berapakah bilangan suhuf yang diterima oleh Nabi Idris? Dan akhir sekali, berapakah bilangan suhuf yang diterima oleh Nabi Syis? Sekian, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.